Wa qala salaf berkata, at-takhliq fi'lullah, menjadikan itu adalah perbuatan Allah. Wa afa'iluna, dan perbuatan kita ni tak kira lah gapo-gapo, makhlukah, makhluk berlaku. Perbuatan kita semua dijadikan berlaku. Fa fi'lullah, jadi perbuatan Allah itu sifat Allah. Hak maf'ul, hak kena buatnya, iaitu hak selain daripada dia. Makhluk sekalian ni maf'ul berlaku, makhluk berlaku. Kalau hak berkait dengan dia, tidak makhluk. Hak berkait dengan dia, walaupun perbuatan itu dia ada kaitan dengan makhluk, perbuatan itu tidak jadi makhluk. Perbuatan itu sifat Allah. Dan bila sifat Allah, dia tidak baharu, dia tidak makhluk. Itu dia nak ayat. Intaha, habis itu. Wa mas'alatut takwin masyhuratun bainal mutakallimin. Masalah takwin ini di antara ahli ilmu kalam masyhur. Mereka bincang semua masalah takwin ini. Jadi kan di sini Imam Bukhari buat huwal khaliqul mukawwin. Dia sebut mukawwin. Apa makna Imam Bukhari sebut atau sebutir itu? Besar tu maknanya. Kalau kita tak perhati molek, berasa tak ada makna, beza. Tak. Dia nak tekan salah satu sifat Tuhan ialah sifat takwin. Itu dia. Sifat takwin, bukan sifat takhlik, khalq sahaja, tidak, tetapi sifat takwin, salah satu sifat Tuhan juga. Wa asluha, ahli-ahli ilmu kalam ni dia berbeza pendapat. Adakah sifat fi'il, orang panggil sifat fi'il ni qadimatun au hadithatun? Qadim ke baru? Sifat fi'il, sifat zat tu semua terima. Kalau kata ahli sunnah, semua terima, semua kata sifat zat itu qadim, tidak baru. Tidak baru. Tetapi kalau sifat fi'il, mana Tuhan beri rezeki, Tuhan beri rezeki, Tuhan menjadikan benda, Tuhan mematikan. Banyaklah hak sifat fi'il. Sifat hak berkait dengan perbuatan, hak kita tengok baru ada, baru jadi. Hak tu berkait dengan apa? Tidak jadi sendiri, Tuhan yang menjadikan. Jadi Tuhan menjadikan itu, perbuatan menjadikan itu baru ke lama, ke qadim. Itu khilaf. Ada yang mengatakan qadim sebab sifat itu sifat dia, dan dia tu qadim lah. Itu dia. Dan dia tu tidak barulah sifat dia tu. Walaupun sifat fi'il pun, walaupun dari segi zahirnya kita nampak baru berlaku, kita tak boleh kata baru. Tetapi ada pula yang lain yang kata tak, sifat fi'il itu adalah baru. Itu dia, itu benda khilaf. Sifat baru, qadimah ataupun baru. Faqala jam'un minas salaf, sekumpulan ulama salaf berkata, minhum Abu Hanifah, termasuklah Imam Abu Hanifah, ini salaf rahimahullahu ta'ala, dia kata hiya qadimatun, sifat fi'il ini qadim. Itu dia. Misalnya sifat memberi rezeki, sifat mematikan, menghidupkan, memberi, meluaskan rezeki, menyempitkan, dan sebagainya. Banyaklah hak berkait dengan hak makhluk ni, hak berkait dengan makhluk ni, hak berkait dengan baru berlaku, baru jadi ni. Itu sifat fi'il. Dulu orang tu musawwir hak dalam perut tu pun musawwir dah. Dia merupakan orang tu lagu tu. Lepas tu kemudian kerana sesuatu penyakit ataupun sesuatu malapetaka menimpa, rupa dia tu jadi lagu lain. Jadi lagu lain tu siapa dia yang buat tu? Ke dia tu, dia juga. Bila dia buat tu? Baru learn ni kan? Orang sampai learn ni, ataupun akan datang tak ada lagi, tak ada lagi. Tidakkah baru, kata dia, sifat fi'il itu? Dia kata situ benda. Imam Abu Hanifah kata tak. Hak tu hak kita nampak baharu itu muta'allaq dia, ma yansha'u 'anil fi'li, itu hak tu hak baharunya. Langit, hak terjadi terhasil daripada perbuatan khalq, takhlik dia tu, takwin dia tu. Apa yang terjadi hak tu baharu. Langit baharu, kita baharu, rupa kita berubah-ubah gitu gini, tu baharu. Muta'allaq dia, tempat berkait perbuatan saat ni. Itu dia. Hak tu hak baharu. Perbuatan Tuhan tu tidak baharu. Dia kata qadimah. Wa qala akharu minhum
Ibnu Kullab wal Asy'ari. Sekumpulan yang lain pula, ini salaf juga, Ibnu Kullab dan Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari itulah, dia kata hadithah, sifat fi'il Tuhan ini baru. Apa tak baru? Baru jadi. Dia tidak buat dulu. Kalau buat dulu tak jadi, apa makna? Dia menjadikan kita orang yang hidup zaman learn ini baru. Jadi perbuatan dia tu baru learn ni lah. Kalau dia buat dulu dah, duduk mana? Apa tak jadi? Apa tak ada dalam rupa ni? Maknanya dia buat learn ni, baru learn ni. Tapi kalau kita tanya, adakah sifat itu ataupun kuasa untuk membuat itu dulu tak ada, baru ada? Tak, dia tidak kata lagu tu. Ada dah dulu. Cumanya dia tak gunalah untuk sesuatu tu yang baru terjadi. Itu kata dia. Sebab apa? Sebab kalau kita kata sifat fi'il Tuhan ni hak baru jadi ni, baru buat ni, tidak baru, bermakna makhluk hak dia jadikan itu jadi qadim juga. Dia nak lari daripada hak tu lah. Qadim juga. Makhluk dia ni jadi qadim juga. Sebab apa? Makhluk ni dah walaupun baru terjadi, dan dia terjadi hasil daripada sifat Tuhan yang qadim, bermakna makhluk tu qadim juga. Mana boleh lagu tu? Dia pergi situ. Wa ajabal awal, golongan yang pertama jawab. Ini semua ahli sunnah belaka ni, Ini semua ahli sunnah belaka. Dan sebenarnya kalau kita kaji molek, percanggahan itu hanya percanggahan lafzi saja, ibarat saja. Pada hakikatnya sama, serupa je pada hakikatnya. Dia kata golongan yang pertama jawab, iaitu sifat Tuhan tu, sifat khalq itu pada azal lagi sudah ada kan. Padahal pada ketika itu tidak ada makhluk lagi. Ketika Tuhan tak jadikan apa-apa, dia tidak ada ke sifat Al-Khaliq itu? Kan ada dah. Sifat Ar-Razzaq itu, yang memberi rezeki itu tak ada kan lagi. Ketika tak ada tepat hak dia nak beri rezeki itu, tak ada kan? Orang tak boleh panggil ke dia tu Tuhan Ar-Razzaq? Boleh kan? Dan bila boleh, bermakna sifat itu sudah ada dah sekali dengan dia, bermakna qadim lah. Macam mana kita kata baharu pula? Macam mana kita kata baharu pula? Abul Hasan Al-Asy'ari jawab, dia kata pada ketika itu tidak ada khalq, tidak ada makhluk, Tuhan je ada. Hak pada azal tu memang ada, tetapi tidak ada khalq, tidak ada makhluk. Perbuatan dia tu tidak ada. Misalnya perbuatan menjadikan langit tu tak ada, jadi tidak nak buat lagi, tak ada. Macam mana nak ada langit tu? Dah perbuatan untuk membuat langit tu dia tak ada. Begitu. Jadi macam mana kita nak kata hak tu yang kita nafikan, perbuatan dia tu tak ada, perbuatan dia tu tak ada, tapi Tuhan tu mempunyai sifat yang boleh menjadikan itu ada, dia terima. Tetapi kita nak tanya, sebelum pada dia menjadikan langit, adakah sifat khalq terhadap langit itu? Ada ke? Tak ada. Dan langit tu hak kena jadi tu ada? Tak ada lagi. Tetapi dia buat kemudian. Mana sifat khalq itu baru berlaku kemudian, itu kata dia. Seperti mana tidak ada dharib dan tidak ada madrub. Kata dia. Tidak ada yang memukul, tidak ada yang kena pukul. Sebab apa? Kalau kita kata sebab tadi lah, kalau kita kata sifat itu sedia dah daripada dulu lagi, daripada awal lagi ada sifat khalq, bermakna mana jadi kemudian ni pun makhluk ni pun qadim juga. Ini perbahasan ilmu kalam lah ni. Ini perbahasan lagu ni orang panggil perbahasan ilmu kalam. Tak apalah, dia panjang lagi ni. Panjang lagi dia sebut. Lepas pada itu dia sebut, kita nak ambil Al-Bukhari. Wa tasarruful Bukhari fi hadha al-mawdi' yaqtadi muwafaqat al-qawl al-awwal was-sa'ir ilayhi
yaslamu minal wuqu' fi mas'alati hawadith la awwala laha. Wabillahi taufiq, kata dia. Tapi kalau kita tengok cara Imam Bukhari buat ni, nampak dia lebih menyokong pendapat yang pertama, yang mengatakan sifat fi'il Tuhan ni pun qadim juga. Yang ni serupa dengan Imam Abu Hanifah dan lain-lain salaf itu. Dia kata lagu tu. Dan orang yang berpegang mengikut cara hak ni, dia akan terselamat daripada masalah hawadith, benda-benda baru yang tidak ada permulaan. Benda baru tapi tidak ada permulaan. Nak ada permulaan lagu mana? Dan muka dia berkait dengan sifat Tuhan yang tidak ada permulaan. Dia tak akan timbul hak tu. Tapi hak sebenarnya, kalau kita perhati ni semua ni, sebenarnya dia tak ada perbezaan dari segi hakikat dia di antara dua pendapat ini. Cumanya dia kata ni Asy'ariyah. Dia kata sifat fi'il Tuhan itu, dari segi sifat fi'il Tuhan itu, dari segi kalau kita lihat kepada benda yang dijadikan, itu baharu, hadis baharu, bukan makhluk. Itu beza tu. Setengah orang dia tidak faham. Dia kata, Asy'ariyah kata sifat Tuhan itu makhluk. Bukan makhluk. Sifat Tuhan itu hadis. Hadis dengan makhluk ni beza dalam istilah puak-puak mutakallimin. Hadis tu makna baru berlaku. Perbuatan itu dia nak menghidupkan kita di zaman ni. Perbuatan menghidupkan itu di zaman ni lah. Kalau dia menghidupkan dulu, apa makna? Kalau dia menghidupkan, kita tak ada juga, jadi tak nyata lah. Tidak terjadilah. Apa makna menghidupkan dah kalau tak ada hidup? Maknanya perbuatan menghidupkan itu adanya kemudian. Ada di segitulah yang dikatakan baharu tu hadis. Tapi perbuatan itu bukan makhluk. Dia pun tidak kata makhluk juga. Cuma dia kata hadis. Golongan yang pertama dia tak say. Jangan kata hadis pun, jangan. Sebab takut keliru. Hadis ini sebab sifat makhluk. Hadis itu yang baru itu adalah sifat makhluk. Tak usah kata lagu tu hadis tu kepada Tuhan. Kita kena kata qadim juga, sifat dia. Tapi kalau kita tanya golongan yang pertama, yang mengatakan sifat fi'il Tuhan ni qadim, lepas tu hak jadi kemudian ni gapo? Dah kalau qadim, hak ni jadi kemudian lagu mana? Dia kata jadi dengan sifat Tuhan. Hak qadim tu lagu mana kita tak tahu. Surah dia. Hak sebenarnya dia pun terima juga dari segi muta'allaq dia tu, tempat bergantung, tempat berkait. Hak tempat berkait itulah makhluknya. Tempat berkait perbuatan Tuhan ni, hak tu makhluk. Hak tu pada hakikatnya terima belaka. Nak kata kau tak saya kata, kau pada hakikatnya terima belaka. Misalnya Tuhan menghidupkan kita, kita ni hak tempat muta'allaq dia ni, hak berkait sifat Tuhan menghidupkan tu. Kita. Baik kita ni makhluk. Sifat menjadikan itu tidak makhluk. Cuma muta'allaq dia ada kaitan dengan makhluk. Dia ada kaitan dengan makhluk. Sebab dia tidak kata ada gitu saja. Baru nampak ada dia tu, baru ada nampak kesan dia apabila dia buat. Baru nampak. Apabila berlaku kejadian hak dia buat, baru nampak. Kalau tidak, kita nak nampak kan kejadian dia. Kalau tak terjadi lagi benda tu, begitu. Jadi hak naknya Imam Bukhari nak di sini satu lagi, dia huwal khaliq. Jadi perbuatan dia ni perbuatan Tuhan. Maknanya segala sifat fi'il Tuhan, sifat af'al Tuhan, perintah dia, perintah dia dengan sifat-sifat fi'il dia, perintah dia dan kalam dia, semuanya adalah khaliq, mukawwin. Maknanya dia ni asal lagi, tidak makhluk. Abul Hasan Asy'ari pun tidak kata makhluk. Sebenarnya dia tidak kata makhluk, cuma dia kata hadis. Hadis beza dengan makhluk, tak serupa. Gitu. Tetapi seperti mana dalam kitab dia kata, nampaknya Imam Bukhari ni lebih cenderung kepada pendapat salaf. Dia tak saya kata hadis pun tak saya. Apatah lagi nak kata makhluk. Itu perkara. Yang keduanya, Imam Bukhari sebut sini selain daripada khaliq, mukawwin.
Ini maknanya Imam Bukhari nak menyabitkan